أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسير ولا تعسير وتمم بالخير ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. السلام عليكم أستاذ. Kak Rofi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kat office Kak. Okey Ustaz. Hari ini kita dah masuk kitab baru, kitab jilid 7. Sebab dah habis dah jilid 6 minggu lepas. Hari ini kita masuk jilid 7 Ustaz. Jilid 7 betul? Jilid Okey. 7 bab sambungan daripada bab daripada jilid 6 ke Ustaz. Ini bab 29 dia tulis. Bab Kewajipan solat 29. berjamaah. Betul? Kewajipan solat berjamaah. Hmm. Okey Ustaz. Kalau Ustaz dah sedia, kita boleh mulakan. Sekejap kan bagi saya masa dalam seminit. Boleh Ustaz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din, alimna al-hikmata wa ta'wil, wa ayyidna bi ruhil qudus. Amma ba'd. Kak Liza, Kak Syida dan ibu-ibu, apa khabar semua? Jadi semoga Allah Azza wa Jal berikan ibu-ibu kesihatan yang berpanjangan insya-Allah. Dan alhamdulillah kita dah masuk dalam kitab yang ke-7. Bererti kita telah menamatkan 5 jilid kitabnya. Kita ada tinggal jilid yang ke-4 ke jilid yang ke-berapa kita tak bincangkan kerana kurang sesuai untuk saya bincangkan. Jadi mungkin boleh satu masa nanti ibu-ibu bincangkan dengan mana-mana ustazah dalam jilid tersebut. Dan hari ini kita perbincangan kita ni sebagaimana yang saya sebutkan adalah perbincangan yang ringkas. Dan kita bukanlah berbincang sebagaimana penuntut ilmu hadis yang nak bincang tentang belajar tentang hadis secara terperinci. Kita lebih kepada cuba mengambil pengajaran-pengajaran daripada hadis dan kita nak praktikkan dalam kehidupan kita. Itu yang penting untuk kita bagi masyarakat awam ini ya. Dan alhamdulillah hari ini kita masuk dalam hadis yang ke-644. Bermakna ibu-ibu telah bincangkan ratusan hadis sebenarnya dalam kelas kita ni. Okey, insya-Allah barakallahu fiha. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkati dan memudahkan urusan Syahira yang tunggu masa untuk bersalin ya. Alhamdulillah. Anak yang ke-4 kan? 3, anak ketiga. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang ni kita terus. Okey, saya buka jap.
Bab wujubi salatil jamaah. Okey, bab kewajipan salatul jamaah. Okey, ni tajuk ni dia sebenarnya khusus untuk orang lelaki, tapi ibu-ibu pun ada anak lelaki, ada adik-beradik lelaki, ada suami kan. Jadi kita belajar ni pun ada kebaikannya insya-Allah. Dan perbincangan tentang hadis ni agak panjang ya, hampir dalam 24 muka surat. Jadi memang panjang. Saya kira kita mungkin tidak sempat habiskan pada hari ini. Melainkan kalau saya potong-potong lah. Potong sana, potong sini, ambil mana-mana yang penting. Bolehlah kita bincangkan ya. Tapi kalau kita nak mendanami perbahasan ini, mungkin ia memerlukan dalam 2 siri pengajian kita. Tapi kalau boleh kita habiskan hari ini, alhamdulillah. Baik. Al-Imam Al-Bukhari mulakan, ini dia punya tajuk dia. Bab wujubi salatil jamaah. Bab kewajipan salatul jamaah. Okey. Wa qala Al-Hasan. Hasan ni siapa ibu? Al-Hasan. Hasan Al-Basri ke Ustaz? Ya, Hasan Basri. Maknanya Hasan orang Basrah. Wa qala Al-Hasan radhiyallahu an tabi'in in mana'athu ummuhu 'anil isya'i fil jama'ah syafaqatan lam yuti'ha. Sekiranya ibu seseorang itu menghalang anaknya daripada salat isyak secara berjemaah kerana kasihan tengok anaknya penat ke, baru balik kerja ke, ataupun sebab malam, lam yuti'ha, maka anak itu tidak perlu mentaati ibunya. Jadi walaupun ini merupakan gambaran ibu-ibu yang dirahmati Allah, mentaati ibu tu merupakan satu kewajipan. Tapi kalau bertembung dengan ibadat yang namanya salatul jamaah, maka tak apa, tak payah ikut kata ibu pun tak apa. Lagipun kalau tak ikut pun ia tidak dianggap sebagai derhaka kepada ibu ya. Dan kalau ibu halang kita kerana kasihan, bukan kerana isu keselamatan, kerana kasihan ataupun bukan kerana isu ibu tu dalam keadaan sakit, itu lain. Maka kita tidak perlu mentaati si ibu, kita boleh kita hendaklah pergi salatul isyak jama'atan. Itu kata Hasan Al-Basri. Ibu-ibu dirahmati Allah, lainlah kalau ibu tu sakit, dia memerlukan kita untuk menjaganya. Jadi kalau dalam perbahasan dulu saya ingat dalam kelas membahaskan tentang fiqh salatul Jumu'ah, salat Jumaat, guru saya Ustaz Azhar Hafizahullah menyatakan bahawasanya kita boleh meninggalkan solat Jumaat jika kita yang perlu menjaga si sakit tersebut. Jadi orang sakit tu dia memerlukan bantuan daripada kita. Bukan sahaja solatul jamaah, bahkan solat Jumaat pun boleh kita tinggalkan. Okey. Jadi sekarang ni kita lihat dalam hadis Nabi SAW. Mungkin Kak Liza kita minta akak untuk bacakan hadis ni. Saya mulakan daripada awal. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah bin ummihi radhiyallahu anhuma. Sambung Kak. Sekejap. Ustaz, kat sini dia tulis an Abi Hurairah. Betul lah. Tapi saya kan tambahkan, akak ingat tak? An Abi Hurairah bin ummihi radhiyallahu anhuma. Jadi sekarang ni Kak Izzah cuma sama dengan an Anna Rasulullah. Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhqab thumma amura bis-salah fayu'adhdhana laha thumma amura rajulan faya'umman nas thumma ukhalifa. Nak kena berhenti kan macam mana Ustaz? Thumma ukhalif. Sambung. Terus ya, thumma ukhalifa ila rijalin fa uharriqa alaihim buyutahum wallazi nafsi biyadihi
لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمتين حسنتين لشهد العشاء. Alhamdulillah, memang bacaan yang sangat baiklah daripada Kak Niza ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi mungkin Kak Syida boleh baca terjemahan dia Kak? Akak terus baca, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baris yang ketiga Kak, Mana ni Ustaz? Muka surat 4 kan? muka surat yang keempat. Sesungguhnya. Tak jumpa sesungguhnya. Baris yang ketiga Kak, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi Oh, wasallam bersabda. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, betapa inginnya aku memerintahkan supaya dikumpulkan kayu bakar, kemudian memerintahkan muazzin agar mengumandangkan azan lalu iqamat. Kemudian memerintahkan seseorang untuk mengimami solat. Kemudian mendatangi sejumlah orang yang tidak menghadiri solat berjemaah dari arah belakang mereka. Dan kemudian membakar rumah-rumah mereka berikut penghuninya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya salah seorang dari mereka mengetahui bahawa ia pasti mendapatkan daging yang gemuk atau 2 kikil yang bagus, nescaya ia akan mendatangi solat isyak di masjid. Okey, Kak, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Tapi dia memang dia punya point yang terakhir tu memang agak mengelirukan lah. Ya. Pada Dia memberikan hadis ni dalam soalan. yang ayat akhir sekali tu, walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan aw mirmataini hasanatain la syahidan isya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya salah seorang daripada mereka mengetahui bahawa ia pasti mendapatkan daging yang gemuk, maknanya haiwan yang gemuk lah, dan 2 potong kikil yang bagus, maknanya 2 anak panah ya. Kikil itu anak panah sebenarnya. Nescaya dia akan mendatangi salatul isyak. Jadi ini dia punya kenyataan last sekali itu agak mengelirukan apa maksud dia. Tapi nanti ada dia punya penerangan pada hujung daripada perbahasan ini ada dibincangkan. Nanti saya akan kongsikan dengan ibu-ibu sekalian ya. Baik. Jadi sekarang ni ibu-ibu dirahmati Allah, ulama membincangkan daripada hadis ini hukum salatul jamaah. Jadi hukum salat jemaah ni kita nak kata dia wajib ke, dia nak kata sunat ke apa ke, mana satu yang lebih tepat ya. Tapi terlebih dahulu kita nak sebutkan bahawa sebagaimana yang biasa kita ulang-ulangkan, kaum ibu lebih baik solat di rumah dan namun tidak dihalang daripada solat di masjid. Okey. Ini kerana ada satu pihak yang menyatakan haram bagi kaum wanita ni solat di masjid. Jadi dia jadi haram pula. Bukan saja itu. Baru-baru ni timbul satu isu yang agak viral juga, bahawasanya kaum wanita yang pergi musafir tanpa ditemani oleh mahram, maka tidak dibenarkan untuk solat jamak dan qasar. Kenapa mereka tidak dibolehkan solatul jamak dan qasar? Kerana mereka telah melakukan maksiat. Apa yang maksiat yang mereka lakukan? Iaitu mereka keluar pergi bermusafir tanpa ditemani oleh mahram. Jadi pening saya. Kenapa dia punya sifatnya begini? Keluar musafir itu tanpa ditemani oleh mahram, haram. Okey. Oleh kerana perbuatan musafir itu haram, maka tidak dibenarkan untuk solat jamak dan qasar, kerana solat jamak dan qasar hanya dibenarkan dalam safarut ta'ah, perjalanan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada dengar tak cerita tu, ibu-ibu sekalian? Ada Kak Liza ada dengar Kak Syida tak perasan Okey, anda busy hari tu. Jadi saya pun pelik kenapa nak ditekankan soal
haram wanita solat jamak dan qasar. Kenapa tak terus diberikan penekanan haram bermusafir tanpa ditemani oleh mahram? Okey. Bunyi bising tak? Tak dengar? Oh, sorry. Okey je Bunga Ustaz. api tempat saya ni kuat pula. Okey. Jadi saya tak berapa faham kenapa diberikan penekanan tidak boleh solat jamak dan qasar. Lebih baik terus diberikan penekanan haram bagi seorang wanita untuk keluar bermusafir tanpa ditemani oleh mahram. Kan selesai? Okey. Tapi isunya nanti kita akan kena bahaskanlah, haramkah seorang wanita keluar bermusafir tanpa ditemani oleh mahram? Kalau kita kata haram, maka ramailah rakyat Malaysia yang telah berdosa dalam bab ini, ibu sekalian. Kerana berapa ramai anak-anak gadis di Malaysia yang telah keluar negara untuk belajar tanpa ditemani oleh mahram. Bahkan kadang-kadang dia berseorangan je di tempat tersebut. Contohnya ada student isteri saya tu pun, seorang budak yang bijak lah, dia sambung master di Belgium, dia seorang-seorang je pergi. Dan rakyat Malaysia yang berada di Belgium pun terlalu sedikit. Jadi kalau begitu, haramlah sepanjang dia berada di Belgium dalam 2-3 tahun tu, segala ilmunya tidak ada keberkatan, dan mak ayah dia pun menanggung dosa kerana membiarkan anak pergi ke sana tanpa ditemani oleh mahram. Jadi berat kan macam tu ibu-ibu sekalian. Maknanya anak-anak ibu-ibu sekalian pun yang pergi belajar di universiti naik bas ataupun apa-apalah tanpa ditemani oleh mahram pun haram semuanya. Jadi ini merupakan pendapat yang saya rasa ketinggalan zaman, yang sudah pun tidak dibincangkan pada zaman sekarang. Yang mana zaman sekarang ni boleh dianggap zaman yang orang nak bincang benda lain lah. Banyak lagi benda lain yang boleh dibincangkan. Okey. Sama juga ibu-ibu sekalian, tak apalah, ini kita punya intro dulu tanpa masuk dalam hadis. Saya dengar hari itu ada orang minta saya untuk ikuti satu live berkenaan dengan fikir salat. Jadi saya pun dengar lah. Tapi agak kasar jugalah ustaz tersebut. Dan dia kata awak-awak semua ni yang tak tahu ni, yang baru tahu tentang rukun salat ada 13, apa perkara yang kita kena penekanan dalam surah Fatihah ada 10 ke berapa perkara, bahagian syiddahnya, bahagian maknya. Siapa yang tak tahu tentang perkara membatalkan solat, siapa yang tak tahu tu, siapa tak tahu ni, dalam 5-6 perkara semuanya angka-angka tu, maka solatnya tidak sah. Jadi saya pun ternganga juga, kenapa pula dikatakan tak sah? Berapa ramai kalangan kita yang tak tahu pun rukun solat ada 13, tapi solatnya mengikut rukun yang betul. Berapa ramai yang tak tahu perkara yang wajib dibaca dalam surah Fatihah yang patut diberikan penekanan, tapi Fatihahnya betul. Berapa ramai yang tak tahu tentang perkara-perkara membatalkan salat secara angka, tapi tahu bahawasanya kalau buat macam ni batal salat, kalau buat macam ni batal salat, cuma tak tahulah secara angkanya berapa, tak ingat. Adakah batal salat mereka yang demikian? Jadi ini merupakan satu pandangan yang agak syadid, yang keras. Sedangkan kita ni ibu sekalian dalam bab fikir salat ni, kalau macam saya kena apa dia, dengan ibu-ibu yang belajar secara khusus, ya kita perincikan. Tapi kalau ditanyakan hukum, tak kiralah ibu-ibu ke sesiapa ke tanya hukum sah tak sah, batal tak batal, seboleh mungkin saya kena mencari juga alasan untuk menyatakan sah ataupun diterima. Dah tak boleh nak buat apa dah, baru saya kata batal, kena ulang balik solat tersebut. Kerana kita ni bukannya kerja untuk membatalkan solat orang. Kerja kita adalah untuk menjadikan solat itu sah dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau boleh kita guna mazhab yang lain, kita guna mazhab yang lain. Kalau kita boleh guna pandangan yang dhaif dalam mazhab Syafi'i, kita guna pandangan yang dhaif. Bukannya terus kita kata solat ini batal, solat ini batal. Baru semalam saya dihubungi oleh Puan Zakia dari dari Singapura, ya. Katanya macam mana dia pernah duduk pergi ke rumah seseorang. Jadi orang ni pun dia buat solat jemaah lah. Lepas tu ada makan-makan salatul jemaah, dan imam ni telah melakukan kesilapan yang ketara, kesilapan dalam bacaan suratul Fatihah daripada sudut makhraj huruf dan sebagainya. Jadi benda tu dah berlalu, ya, benda tu dah berlalu. Bukannya dia tanya kalau akan datang, tidak. Maka saya kena mencari jawapan yang menenangkan hati. Okey, jawapannya adalah
Ada kesalahan dalam suratul Fatihah yang boleh membatalkan salat. Seperti kita baca siratal ladzina an'amta, kita baca an'amtu. Itu membatalkan salat. Kerana an'amta berarti jalan yang engkau Tuhan berikan nikmat. Kalau an'amtu, jalan yang aku berikan nikmat. Tak boleh. Okey. Tapi kalau kesalahan itu melibatkan sebutan huruf yang kurang tepat, contohnya biasa orang tidak dapat menyebut ha pedas dengan baik. Jadi dia sebut ha tu dia jadi macam nak kata ha pedas tak juga, nak kata ha simpul pun tak juga. Tapi dia baca macam ni ibu sekalian. Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi dia baca tu tanpa memberikan penekanan terhadap huruf ha pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Nak kata ha simpul pun tak, nak kata ha pedas pun tak. Alhamdulillah. Jadi adakah batal salatnya? Jawabnya tak batal kerana memang ada orang sukar menyebut beberapa huruf. Allah Ta'ala memang takdirkan kita ni mesti ada kelemahan mana-mana untuk menyebutkan huruf-huruf tertentu. Tambah-tambah kalau ia melibatkan susun atur gigi, menyebabkan ada orang sukar menyebut huruf-huruf tertentu kerana giginya. Jadi benda tu tidak batal salat. Cumanya orang yang demikian, kalau dia ketara sangat dia tak dapat sebut beberapa huruf, maka dia tidak layak menjadi imam. Tapi kalau benda tu dah berlalu, saya pun beritahu Puan Zakiyah, benda tu dah berlalu, kita pun tak pasti adakah kesalahan yang membatalkan salat ataupun tidak membatalkan salat, maka insya-Allah salatnya sah dan kita tidak perlu mengulangi balik salat tersebut. Cuma nanti kita tampunlah dengan salat-salat sunat. Jadi ceritanya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita tak boleh nak terlalu mudah benda ni salah, tak boleh. Kita kena cari jalan yang mendamaikan orang kerana sabda Nabi SAW, basyiru yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan orang, jangan sulitkan. Wa basyiru wala tunafiru, berikan berita gembira pada orang biar orang ni dapat dengar je pandangan kita dah rasa happy dengan kita. Bukannya membuatkan dia lari menyampah, aku dengan agama ni susah, tu tak boleh, ni tak boleh, susah, dia pertinggalkan kita. Na'udzubillah min zalik. Begitu juga bila kita bincang tentang salatul jamaah, kita nak apa sebenarnya bila bincang salat jemaah ibu-ibu sekalian? Okey, mungkin daripada satu sudut kita nak tahu hukum. Kita nak tahu hukumnya wajib ke, sunat ke, apa dia salat jemaah. Okey, itu satu sudut. Tapi daripada sudut untuk masyarakat umum, masyarakat awam, kita nak apa? Kita nak menghukum ke, kita nak mengajar? Dalam kelas ni kita bincanglah tentang hukumnya apa dia supaya kita ada kesedaran. Tapi untuk masyarakat umum, kita nak menghukum ke, kita nak mengajar? Itu yang perlu kita jawab. Jadi yang pentingnya adalah mengajar. Yang kita nak bincang pasal hadis Nabi SAW ni, adakah dengan ini? Lepas kita belajar hadis ni, yang Nabi nak bakar rumah orang, maka melahirkan jiwa keras dalam hati kita. Kita pun jadi orang kasar, kita sibuk nak sumpah seranah orang, kita nak bakar rumah orang, kita nak ancam orang dan sebagainya. Adakah begitu? Ataupun lepas belajar daripada hadis Nabi SAW, walaupun Nabi kata Nabi nak bakar rumah orang, ia melahirkan jiwa yang lembut, jiwa yang pengasih, kerana kita memahami hadis itu dengan cara yang betul. Dan kita timbul semangat berdakwah yang tinggi dalam diri kita. Dan kita tahu itu hanya urutan Nabi, bukanlah Nabi buat betul-betul pun. Jadi itu benda yang kita nak kena faham ibu-ibu sekalian. Belajar hadis ni, dia melahirkan jiwa pendakwah, jiwa orang yang mengajar, jiwa orang yang muyassir, memudahkan. Bukannya mu'asir yang menyulitkan urusan orang lain. Okey, itu Okey, jadi sekarang ni ulama pun bahas hukum tentang solat jemaah, wajib ataupun tidak wajib. Maka kalau ibu lihat dalam muka surat yang ke-6, okey, tengok muka surat yang ke-6. Saya pun cari juga di sini. Nanti kita akan patah baliklah ke belakang ya. Tapi saya nak mula dulu dengan yang ke-6. Yang ke-6 ni kat mana sini ni? Payah juga nak cari sini ni. Dah jumpa dia ni. Wa amma al-hadis. Mana nama Ibn Khuzaimah? Sini. Saya sini dulu ibu sekalian. Nanti kita patah balik ke belakang.
Yang keenam tu muka surat 6 matan sekali, wa ilal qauli bi annaha fardu ain. Jadi ada pendapat yang pertama, tolong ibu-ibu tolong buat catatan di buku masing-masing. Okey, pendapat yang pertama menyatakan hukum solatul jamaah adalah fardu ain. Apa maksud fardu ain tu? Ain tu apa maksudnya? Ain tu yang ditumpukan pada setiap orang. Setiap orang wajib mengerjakannya, yakni orang-orang lelaki. Jadi ibu kena tambah tu fardu ain, yakni ke atas orang lelaki. Okey. Jadi yang pertamanya dia kata fardu ain, dan siapa yang berpendapat demikian? Okey, cuba lihat tu. Ata ni ulama besar lah. Tabi'in. Al-Auza'i. Auza'i ni guru kepada Imam Syafi'i juga. Okey. Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad memang terkenal. Mazhab Hanbali memang terkenal dengan fardu ain. Hukum salat jemaah ni fardu ain. Wa jama'atun min muhaddisi Syafi'iyah, dan sekumpulan ulama-ulama hadis dalam mazhab Syafi'i. Jadi dari mazhab ni ibu sekalian, kita kena tahu ulama mazhab ni, contohnya kita kata ulama mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ni dia ada ahli fiqh, betul-betul ahli fiqh. Macam Al-Imamul Haramaini, dia betul-betul ahli fiqh. Ataupun Ar-Ruyani, Al-Mawardi, Al-Qadi Abu Tayyib dan sebagainya, itu betul-betul ahli fiqh. Dan ada juga yang mana mereka ni memang mazhab Syafi'i, tapi mereka lebih terkenal dalam bidang hadis. Contohnya siapa? Ibn Khuzaimah. Itu terkenal dalam bidang hadis. Itu dia kata wa jama'atun min muhaddisi Syafi'iyah, dan sekumpulan ulama-ulama hadis kalangan mazhab Syafi'i. Siapa? Ka Abi Thawr. Okay. Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah ni memang dia ada kitab apa nama Sahih Ibn Khuzaimah. Ibnul Munzir dan juga Ibn Hibban. Ni dia ulama-ulama yang menyatakan hukum solatul jamaah adalah fardu ain, yang mana fardu ain ni kalau kita sengaja meninggalkannya tanpa ada sebarang sebab maka berdosa. Tapi kalau kita meninggalkan solatul jamaah kerana ada sebab, contoh sebab apa dia? Kita musafir, ataupun kita sakit, ataupun kita terlampau penat, ataupun kita menjaga keselamatan diri kita, ataupun kerana bertembung salat maghrib dengan makan berbuka puasa, itu semua diberikan kemaafan bagi ulama yang menyatakan hukumnya adalah fardu ain. Okey, itu satu. Pendapat yang kedua ibu sekalian, bawah tu je dalam perenggan yang sama, wa balagha Daud. Ibu tolong tanda tu Daud tu Az-Zahiri. Az-Zahiri. Dan di ulama Az-Zahiri yang terkenal ni ada dua orang kan. Satu Daud Az-Zahiri dan satu lagi adalah Ibn Hazm Al-Andalusi, pun beliau adalah Az-Zahiri. Tu saya dah tulis di ruangan chat tu. Daud Az-Zahiri ni asalnya ulama mazhab Syafi'i, tapi kemudiannya beliau telah tak setuju dengan beberapa pendapat mazhab Syafi'i dan juga ulama-ulama yang lain, maka beliau pun buat aliran baru beliau sendiri, namanya aliran Az-Zahiri. Apa maksud Az-Zahiri? Iaitu banyak mengambil zahir hadis tanpa perlu kita takwil lebih-lebih. Bukanlah langsung tak takwil, mereka ni ada juga takwil. Cuma kebanyakan pendapat ambil je. Nabi kata macam tu, ambil. Jangan kita duduk pusing sana, pusing sini. Siapa kita nak memahami hadis Nabi yang betul? Jadi ambil je. Itu Daud. Dan apa pandangan Daud Az-Zahiri? Wa balagha Dawudu wa man tabi'ahu faja'alaha syaratan fi sihhati salah, yang mana mereka menyatakan solat jemaah ini merupakan syarat sahnya solat. Begitu. Artinya sesiapa yang tidak mengerjakan solatul jamaah, maka solatnya tidak sah. Baik ibu-ibu dia macam mazhab Maliki. Saya ingat mazhab Maliki kata sesiapa yang tidak ada wuduk maka tidak boleh solat. Nampak ibu-ibu? Sesiapa yang tidak ada wuduk, tidak ada tayammum, maka tidak dibenarkan solat, kerana syarat sah solat mesti, syarat wujud solat. Syarat wujud solat mesti ada taharah. Kita ibu-ibu sekalian macam mana?
Kalau kita tidak ada wuduk dan tidak ada tayammum, boleh solat ke tak boleh solat? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh solat. Kalau dalam keadaan biasa tak boleh lah Ustaz. Kecuali kalau keadaan darurat sangat. Yang tak ada air, tak Darurat. ada debu. Maknanya kita boleh solat kalau kita tidak ada wuduk dan tidak ada tayammum dalam kes darurat. Okay, wujud solat tetap wujud. Tapi bagi mazhab Maliki, solat sendiri tidak wujud apabila kita tidak ada taharah. Jadi darurat dan darurat, solat itu tidak wujud. Kerana syarat wujudnya solat adalah wujudnya taharah. Okey. Jadi Daud Az-Zahiri dalam bab ini dia agak keras dengan menyatakan sesiapa yang tidak mengerjakan solat jemaah maka solatnya tidak sah kerana jemaah itu adalah syarat sahnya solat. Okay. Jemaah itu syarat sahnya solat. Dan di situ kita dapat lihatlah bagaimana Ibn Daqiqil Id cuba memahami apa pendapat Daud dan bukanlah beliau bersetuju, cuma beliau cuba memahami. Katanya begini ya, dalam perenggan yang kedua tu saya bacakan. Ibn Daqiqil Id mengisyaratkan pendapat Daud Az-Zahiri tersebut berlandaskan pemahaman apa sahaja yang wajib dilaksanakan dalam ibadah maka syarat sah maka ia menjadi syarat sah ibadat tersebut. Okey, kita wajib solat jemaah. Bila kita wajib solat jemaah, pastilah solat jemaah itu dianggap sebagai syarat. Itu dia punya point. Saya ulang balik. Kita wajib solat jemaah. Oleh kerana kita wajib solat jemaah, maka kewajipan solat jemaah itu dianggap sebagai syarat bagi solatul jemaah. Okey. Jadi apa lagi komennya? Jadi keinginan untuk membakar rumah, keinginan Nabi SAW untuk membakar rumah orang yang tidak hadir solatul jemaah menunjukkan keharusan. Keharusan itu kewajipan dah. Dalam bahasa Indonesia harus wajib. Ibu-ibu ya. Tolong tulis tu bagi siapa yang belum tahu lagi. Menunjukkan keharusan tu artinya menunjukkan kewajipan untuk hadir. Yang menjadi syaratnya, konsekuensinya. Dan kewajipan untuk hadir menunjukkan adanya persyaratan. Sekian. Jadi berdasarkan ulasan daripada Ibn Daqiqil Id, pakar dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, maksud Daud adalah bila kita wajib solat jemaah, maka kewajipan solat jemaah itu dianggap sebagai syarat untuk sahnya solat itu sendiri. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang ditolak oleh kebanyakan ulama. Ya, pendapat yang ditolak oleh kebanyakan ulama. Baik. Yang ketiga, ada ulama yang menyatakan bahawa solat jemaah itu adalah fardu kifayatin. Fardu kifayah. Fardu yang mencakupi. Fardu yang mencukupi. Itu pendapat Al-Imam Syafi'i wa alaihi jumhurul mutaqaddimin min ashabih, dan inilah pendapat majoriti ulama-ulama terdahulu dalam mazhab Syafi'i. Ulama-ulama awal-awal mazhab Syafi'i ini mereka memang menyatakan hukum salatul jamaah adalah fardu kifayah. Wa qala bihi katsirun minal hanafiyyati wal malikiyah, dan inilah pendapat kebanyakan ulama Hanafi dan juga Maliki. Jadi di sini boleh kita maklumlah bahawasanya majoriti ulama ataupun jumhurul ulama. Bezakannya, kalau jumhur artinya kebanyakan. Jumhur, kebanyakan. Kalau ittifaq, saya tulis jumhur, kebanyakan. Kalau ittifaq, hampir semua ulama. Hampir semua ulama. Ada juga yang memahami ittifaq tu artinya semua ulama, tapi macam mustahil kita nak kata semua ulama bersepakat dalam sesuatu perkara. Adalah ulama sepakatlah kata solat tu wajib. Itu memang benda yang common. Tapi untuk kita kata ulama ni dia sepakat dalam semua perkara tu agak sukar. Jadi kita katakan maksud ittifaq adalah pendapat kebanyakan, hampir semua ulama. Kalau jumhur kebanyakan, kalau ittifaq hampir semua. Okey, boleh ibu? Okey.
Jadi ini merupakan pendapat yang paling popular lah, fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Boleh siapa yang tolong terangkan maksud fardu kifayah? Kalau ada seorang daripada satu jemaah tu yang buat, maknanya dah lepas dah tanggungjawab. Okey, itu satu. Dia ada dua, paling kurang dua lah nilai dalam fardu kifayah. Satunya kalau ada orang dah buat, artinya orang lain pun terlepas daripada kewajipan tersebut. Okey, satu. Yang kedua, itu yang paling asas. Okey, penerangan yang kedua bererti sebenarnya bila hukumnya fardu kifayah, okey, dia yang kedua ni dia ada pecah dua pula. Dalam perkara tertentu, semua orang mesti berusaha melakukannya. Tapi apabila dah ada orang buat, kita terlepas daripada dosa. Tapi kita tetap rugi besar lah kerana kita tak buat. Okey, contohnya apa dia? Adalah solat jemaah bagi orang lelaki, ataupun kita kata apa-apalah belajar ilmu fardu kifayah ni kan, yang tertentu. Okey. Jadi fardu kifayah ni kalau boleh semua orang berusaha nak buat. Tapi apabila dah ada orang yang buat, maka kita terlepas daripada dosa. Okey. Satu. Tapi yang bahagian yang kedua adalah kita tak perlu berebut pun nak buat semua benda tu. Walaupun dia fardu kifayah, kita tidak perlu berebut untuk melakukan perkara tersebut lantaran kita tidak mampu untuk melakukan semua perkara. Okey. Kita tidak perlu berebut untuk melakukan perkara tersebut lantaran kita tidak mampu. Selain daripada tak mampu, kita pun tidak ada ruang untuk melakukan semua perkara. Contohnya, apa contoh yang kita tidak ada ruang untuk melakukan semua perkara? Azan. Jadi tak bolehlah kita nak berebut, saya pergi ke masjid hari ni saya nak azan. Tak boleh, dah ada muazzin dah kat masjid ni. 2-3 orang berebut nak azan. Tak boleh. Walaupun ada hadis Nabi SAW memberikan satu isyarat besarnya kedudukan muazzin, dan kalau orang tahu kelebihannya orang nak berebut, tapi realitinya zaman Nabi pun orang tak berebut. Nabi dah ada dah muazzin baginda. Di masjid Nabi Madinah mana? Siapa? Di masjid Bani Salimah siapa? Di masjid Bani yang lain pula siapa yang jadi muazzin? Jadi tak ada perebutan berlaku kerana tidak ada ruang pun. Okey. Yang kedua adalah kerana tidak ada kemampuan. Satu, tidak ada ruang. Yang kedua, tidak ada kemampuan. Apa contohnya? Fardu kifayah yang mana kita tidak ada kemampuan untuk semua perkara tu. Contohnya apa dia? Belajar ilmu kedoktoran. Kalau ibu-ibu suruh saya belajar ilmu kedoktoran kerana fardu kifayah, pensan saya. Memang tak pandai bab bio apa benda ni kan. Jadi tak boleh. Ataupun belajar ilmu arkitek, itu fardu kifayah. Tapi dia termasuk ilmu fardu kifayah yang kita bukan semua orang ada kemampuan. Jadi dah cukuplah, dah ada orang belajar ilmu arkitek, alhamdulillah, terima kasih banyak. Ada orang yang belajar ilmu tentang strategi bandar ni, macam mana nak susun satu bandar dengan baik supaya elak daripada banjir dan sebagainya. Alhamdulillah, kita tak mampu nak belajar bidang tersebut. Siapa yang mampu mendalami ilmu sejarah sampai dia pandai tentang ilmu sejarah, dia boleh cerita mana kesesatan dalam ilmu sejarah, mana yang betul. Bukan semua orang ada kemampuan. Ia termasuk dalam fardu kifayah juga. Tapi fardu kifayah tu dia terbahagi pada dua. Satu, kita tidak ada ruang untuk melakukannya kerana dah ada orang buat, seperti azan tadi. Yang keduanya, kita tidak ada kemampuan untuk melakukannya kerana kemampuan kita amat terbatas. Datanglah orang paling jenius macam mana pun, kemampuannya tetap terbatas. Kita tak mampu untuk melakukan semua perkara. Okey. Baik, itu maksud fardu kifayah ibu sekalian, dan itulah pendapat kebanyakan ulama. Tapi ada satu lagi, dia panggil wal masyhuru indal baqin. Yang masyhur kalangan ulama-ulama yang lain adalah salatul jamaah hukumnya sunnatul muakkadah. Sunat yang amat diberikan penekanan, ya. Sunat yang amat diberikan penekanan. Okey. Artinya bersungguh Nabi tekankan, walaupun dia sunat tapi hukumnya macam ke arah wajib. Dia sunat tapi macam wajib dah hukum dia. Itu namanya sunnatul muakkadah. Jadi kemudiannya berlakulah perbahasan yang panjang
Kalau ibu tengok bermula muka surat ke-7 tu, yang bold tu pertama, kedua, ketiga, keempat, sampailah muka surat yang muka surat ke-10, ke-8. Ya, ke-8 sampai 8 hujah nak bahas bahawasanya solat jemaah ni bukan hukumnya fardu ain tapi sunat, kemudian jawapan balas balik. Okey, yang tu nanti kita tengok ya. Kita kembali kepada muka surat yang awal tu, muka surat ke-4 dan muka surat yang ke-5. Nampaknya secara zahir, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab kita ni, Fathul Bari. Ibu jangan keliru pula saya kata Ibn Hajar Al-Asqalani. Siapa dia Ibn Hajar? Inilah pengarang kitab Fathul Bari inilah. Kita dah belajar sampai jilid ke-7 dia ni. Sebut nama Ibn Hajar pening. Ibn Hajar mana ni? Ibn Hajar pengarang kitab kita ni. Ibn Hajar ada dua yang popular ibu sekalian. Satu namanya Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau mengarang banyak kitab. Yang paling famousnya Fathul Bari, Syarah Bukhari. Okey. Dan satu lagi Ibn Hajar Al-Haytami. Itu ulama fiqh mazhab Syafi'i period yang keempat. Macam Ibn Hajar Al-Asqalani ni beliau hidup pada tahun 852 Hijriah. Meninggal dunia. Okey. Apa kata Ibn Hajar Al-Asqalani? Katanya bab wujubu salatil jamaah. Okey, siapa yang kata ni? Ibu sekalian, satu soalan yang special saya nak tanya ibu sekalian. Siapa yang kata ni bab wujubi salatil jamaah, bab kewajipan solat jemaah? Okey. Apa jawapannya? Ibnu Hajar Al-Asqalani lah. Dia yang tulis. Kak Aisyah, silakan Aisyah. Imam Bukhari. Imam Bukhari, Kak. Ibn Hajar Syarah tu, hakaza batal hukmah tu. Itu tajuk tu Imam Bukhari. Tengok betul-betul tajuk atas tu. Imam Bukhari kata ni. Ini yang mula-mula ni Imam Bukhari belaka. Bawah tu barulah Ibn Hajar Al-Asqalani syarah. Ibn Hajar pun syarah lah. Bab wujubi salatil jamaah. Bab wajib solat jamaah. Siapa yang kata wajib? Imam Bukhari. Maka Ibn Hajar pun kata nampak gaya lah. Nampak gaya. Dia sebut. Okey, sekejap Demikianlah Al-Bukhari. Hakaza demikianlah Imam Bukhari. Battal hukma fi hadhil mas'alah. Beliau telah menegaskan kewajipan solat jemaah tanpa ragu-ragu lagi. Batal ni beliau menetapkan hukum solat jemaah memang tanpa ragu lagi. Wa ka'anna dzalika liquwwati daliliha indahu. Seakan-akan dalil menyatakan wajib salat jemaah ni sangat-sangat kuat menurut Al-Imamul Bukhari. Cuma kata Ibn Hajar, isu yang timbul adalah lakin. Orang India pun kata lakin juga kan, perasan tak kalau tak cerita Tamil atau Hindusan, lakin. Ibu tak layan kan, ibu tengok cerita hal ehwal perdana hal ehwal Islam itu kan. Okay. Lakin atlaqal wujuba wa huwa a'ammu min kaunihi wujubu ainin au kifayatin. Tetapi yang kita duk bahas ni wajib tu wajib kok mana sebenarnya? Wajib ain ke ataupun dikenali fardu ain ataupun wajib kifayah ataupun fardu kifayah. Itu kekeliruan. Daripada sudut kewajipan tu betul dah wajib. Tapi isunya wajib kok mana kita nak kata? Wajib ain ke wajib kifayah? Okey, di situ dia punya point dia. Maka di sini seakan-akan Imam Bukhari ni dia setuju ke arah benda tu memang wajib untuk kita solat jemaah. Cuma tinggal kekeliruan lagi ni mana satu. Okey, mana satu wajib yang dia nak. Kalau kita tengok kepada cerita Hasan Basri yang awal, sekiranya seorang ibu melarang anaknya daripada solat isyak berjemaah kerana kesian pada anaknya. Gelap ni zaman dulu lah, zaman sekarang ni mak ayah kadang-kadang hantar nak tinggal je. Saya tengok ada beberapa surau lah, tapi yang paling saya tengok paling meriah lah di Surau Kausar section 4 Bangi. Maghrib tu penuh anak-anak datang. Dan lepas solat maghrib mereka akan naik ke atas, mereka mula baca Quran dengan ustaz-ustaz. Ustaz ni pula budak-budak UKM, pelajar-pelajar UKM ni diberikan ruang oleh surau untuk tidur dalam satu surau ni bagi ruang bilik kepada pelajar-pelajar UKM. Tidur duduk free je.
Duduk free tapi mereka minta pelajar UKM berkhidmat untuk surau. Jadi imam, mereka buat giliran jadi imam, mereka mengajar budak-budak ni baca Quran. Mungkin adalah allowance sebanyak tu Allah alam, tapi surau punya khidmat sangat-sangat bagus. Sangat bagus. Jadi budak-budak ni ramai-ramai datang lepas mengajar tu, lepas baca Quran, isyak mereka turun ramai-ramai. Relax je budak-budak 4-5 tahun. Duduk berlari sana sini. Masya Allah, indah betul dia punya tempat dia. Tak adalah takut, mak ayah tak ada takut pun. Kemudiannya mak ayah akan datang ambil anak masing-masing. Jadi mak ayah tu, ayah pun duduk dari rumah lah, bukan duduk masjid. Tapi rasa mak-mak lah, mak-mak pun datang, ayah duduk masjid dengan kuliah, kemudian ambil anak bawa balik. Jadi bagus dia punya projek tu. Tapi kalau lah zaman dulu yang gelap-gelap ni, mak pun kesian tengok anak dia, tak payahlah pergi solat jemaah, kesian gelap ni. Maka kata Imam Hasan Basri, lam yuti'ha, tak perlu taati mak. Seakan-akan Hasan Basri nak kata benda tu wajib. Wajib. Dan cuba kita lihat ibu-ibu sekalian, bagaimana Ibn Hajar pun dia cari maklumat berkenaan dengan ucapan Hasan Basri ni. Okey. Mungkin ayah dia dengar kuliah lah benda ya. Okey. Dia kata, mana Hasan Basri kata ni? Wa qad wajadtuhu bima'nahu wa atamma minhu. Nampak tak? Dalam muka surat kelima, perenggan yang pertama tu, saya mendapatkan asar. Asar ni maknanya ucapan sahabat ke, ucapan ulama ke dipanggil asar. Kalau ucapan Nabi dipanggil hadis. Saya ada jumpa satu asar yang lebih lengkap lagi. Lebih lengkap lagi bercerita tentang pandangan Hasan Basri ni. Macam mana ibu sekalian? Anil Hasan, daripada Hasan bin Basri, Hasan Basri, fi rajulin yasumu ya'ni tatawu'an, berkenaan dengan ada seorang lelaki yang puasa sunat, fata'muruhu ummuhu an yuftir, qal fal yuftir wala qada'a alaihi. Kalau dia sedang puasa sunat, lepas tu mak dia kata tak payahlah puasa sunat, temanlah mak makan, lama dah kamu ni dah lah balik sekali setahun. Saya lah balik sekali setahun tu. Balik-balik puasa sunat pula manjang. Bila nak makan dengan mak ni kan? Mak sedih dah ni kan? Mak kata bukalah. Maka berbukalah. Kata Hasan Basri ni, fal yaftir, berbuka. Jangan nak jadi warak-warak sangat nak puasa juga. Wala qada'a alai, dan tidak perlu qada'. Memanglah kita ada masa kita memang semangat nak puasa ibu sekalian. Tapi ada masa mak, isteri, suami kata tak payahlah puasa. Macam saya, isteri nak temani isteri, tak apalah, tak puasa hari ni kan. Perlu qada', kita qada' masa lain. Maknanya gantilah puasa hari lain, bukan qada'. Kita puasalah pada hari lain. Okey. Walahu ajrus saum wa ajrul bir, kata Hasan Basri, maka dia dapat pahala puasa. Dia dah puasa dah sampai kedua petang tu, mak dia kata, sian mak makan seorang-seorang, tak selera dah mak ni. Anak pula warak. Jadi kita pun sian mak aku ni. Pukul 2 petang dah masa tu. Kita pun tak apa mak, saya buka puasa. Saya teman mak makan. Okay. Tapi mak pun agak-agak lah. Jangan paksa nak buka puasa kan. Tapi ceritanya kalau mak tu, dia nak juga anak dia makan sekali. Maka anak tu dapat pahala ajrul saum, pahala puasa, dan wa ajrul bir, pahala berbakti kepada ibu. Okey, satu. Qila, maka ditanya, maka bagaimana pula kalau fatanhahu an yusalli al-isya fi jama'atin, kalau mak tu tak bagi anaknya pergi solat jemaah, macam mana pula? Maka Hasan Basri kata, laisa zalika laha hadhihi faridah. Tak boleh macam tu. Mak tak ada hak untuk menghalang anak pergi salatul jamaah. Hadhihi faridah, kerana hukum salatul jamaah adalah wajibun, wajib. Okey, jadi di sini menunjukkan logiknya Hasan Basri kata fardu tu fardu ain, bukannya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah mesti dah ada kata macam ni. Kalau orang tanya dia, macam mana kalau mak larang pergi solat? Maka Hasan Basri akan kata macam ni, tengoklah kalau dah ada orang pergi surau, tak apalah tak pergi surau. Tapi Hasan Basri tak kata macam tu. Hasan Basri kata ibu tak boleh menghalang anak pergi solat jemaah. Hadhihi faridah, ini merupakan satu kefarduan, maka wajib anak pergi solatul jemaah. Dan kata Ibn Hajar, nampak gaya daripada zahir hadis pun, hukum solat jemaah pun fardu ain.
Kerana kalau kita kata hukum solat jemaah ni hanyalah, ya, okey. Kalaulah hukum solat jemaah hanyalah sunat, takkanlah Nabi SAW nak ugut sampai bakar rumah. Tak boleh. Kalau benda sunat, takkan Nabi nak ugut sampai bakar rumah. Jadi benda itu tak logik. Walau kanat fardu kifayatin lakanat qaimatan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu. Kalau kita nak kata dia fardu kifayah, buat apa Nabi sampai nak pergi bakar rumah orang? Dah ada orang dah buat solat fardu kifayah, solat isyak ke apa berjemaah. Nabi dan para sahabat dah buat. Kenapa Nabi nak pergi bakar lagi rumah orang lain kalau namanya fardu kifayah? Jadi ini menunjukkan logiknya hukumnya adalah fardu ain. Itu tapi ini baru mukadimah ni Ibu sekalian, tak habis lagi ni. 20 muka surat lebih ni Ibu. Baru mukadimah. Jadi Ibu jangan terus lepas ni duduk masuk dalam TikTok, oh saya baru belajar dengan Zahiri, hukum solat jemaah adalah fardu ain, wajib pada semua orang, kalau tak kena bakar rumah. Tak pasal saya nak bersilap pula kat gelanggang baru Ibu sekalian. Tak. Itu bukan pendapat saya. Kita baru duk belajar mukadimah baru ni. Belum habis lagi, ya. Dan Ibn Hajar pun baru dia mukadimah baru. Dia baru mukadimah, dia tak pergi lagi sampai habis ni. Okey, baik. Jadi Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita terus ke depan. Jadi itu dia nampak gaya Hasan Basri kata fardu ain. Satu. Yang kedua, Imam Bukhari kata wajib. Cumanya tak tahu Imam Bukhari ni nak kata wajib tu wajib kifayah ke wajib ain. Okey. Kemudian baru kita kembali yang awal-awal tadi, yang ada 4 hukum solat jemaah. Ada ulama kata fardu ain seperti Imam Ahmad. Ada yang kata solat jemaah ni syarat sahnya solat seperti Daud Az-Zahiri. Ada yang kata hukum solat jemaah ni fardu kifayah iaitu Imam Syafi'i dan majoriti ulama, dan ada sebahagian ulama kata hukumnya sunnah muakkadah. Tidak ada pun ulama yang menyatakan hukum solat jemaah adalah sunat. Tak ada. Dia tak paling kurang sunnah muakkadah. Paling tinggi syarat. Syarat sah solat adalah solat jemaah. Tapi paling ramai ulama kata apa dia? Fardu kifayah. Ya, fardu kifayah kerana dia sampai jatuh kalau mana-mana kampung yang tidak mengerjakan solat jemaah, masjidnya tak hidup, maka kerajaan boleh pergi memerangi penduduk kampung tersebut. Kalau sekadar sunat, kerajaan tak boleh ambil tindakan demikian. Tapi kerana hukumnya fardu kifayah dan kerana ia syiar kepada agama kita, maka kerajaan boleh mengambil tindakan ke atas mana-mana perkampungan yang tidak menghidupkan salatul jamaah. Katakanlah ibu-ibu sekalian, ada satu penempatan tu. Biasa penempatan kalau kita kata di bandar besar lah, macam di Selangor ni, bandar besar ni, Shah Alam ke dan sebagainya. Dia ada masjid mukim dan dia ada banyak surau-surau bawah dia. Di kampung pun sama juga, di Kelantan pun sama juga. Dia ada masjid mukim dan dia ada surau-surau di bawah dia. Katakanlah dia ada masjid mukim dan ada 6 surau di tempat dia. Okey. Salah satu surau tu namanya surau Al-Muhajirin. Dekat rumah siapa tu? Muhajirin tu. Okey. Jadi surau Al-Muhajirin tak buat solat jemaah Zuhur hari itu. Zuhur dan Asar tak buat solat jemaah. Kenapa tak buat solat jemaah? Kerana orang balik kampung bercuti raya. Bukan Zuhur dengan Asar je. Solat subuh tak ada, Zuhur tak ada, Isyak tak ada, pun tak ada. Kerana kebanyakan orang pergi solat beraya. Pergi solat beraya pula. Pergi raya Cina balik kampung. Kebanyakan orang. Ada lagi, bukanlah semua orang balik. Tak ada lagi setakat ni semua orang balik. Mestilah ada orang lagi kat situ. Dan orang yang beberapa orang yang duduk kat situ pula dia tengok, alamak, tak ada azan pun kat surau Muhajirin ni. Dia pun pergi ke masjid aja. Dia pergi salat di masjid. Adakah penduduk taman surau Al-Muhajirin akan diperangi oleh pemerintah, ibu-ibu sekalian? Macam mana Kak Liza? Tak ke Ustaz? Tak perlu ke? Tak perlu sebab Dia bukan apa masjid yang besar lah, masjid mukim.
Okey, Ibu Zaitun macam mana Ibu Zaitun? Sama juga macam Liza kata tu, sebagai muslim. Mungkin dah ada yang berjemaah di rumah, jadi lepaslah tanggungjawab berjemaah tu. Cuma tak berjemaah di masjid di surau aja. Itu tak boleh, itu tak boleh. Solat jemaah di rumah cerita lain. Dia nak kena solat jemaah di masjid baru terlepas. Kalau kita solat jemaah di rumah, dia tidak terlepas hukum fardu kifayah tu. Okay. Tapi apapun apa yang disebutkan oleh Ibu dan juga Kak Liza, tidak diperangi kerana dia bukan surau atau bukan masjid utama. Dia hanya surau di bawah masjid mukim. Yang kita kena jaga tu masjid mukim tu. Berarti kita tengok tak ada orang, Tok Bilal tak datang, imam pun tak ada, tengok mesej semua cuti ni balik kampung. Kita pula dia ni tak biasa azan. Kalau azan ni mau tertukar takhir hayal solah dengan falah dulu sebab nervous, bukan tak pandai, nervous. Maka kita pun caw je, kita pergi ke masjid, sudah mencukupi. Yang penting masjid mukim tu hidup. Itu yang paling penting. Surau-surau tu ada masa dia tak hidup kerana orang kerja ke, ataupun zuhur dengan asar dan orang kerana kerja, ataupun paling baiklah kalau macam kat kampung saya tu tutuplah terus beberapa surau tu pergi masjid semuanya. Itu lagi baik kerana dia tidak memecah belahkan penduduk kampung. Duduk sekali je dalam satu masjid. Bukan jauh sangat pun. Bukan ambil masa setengah jam boleh sampai ke surau. Ambil masa 5 minit, 7 minit boleh sampai ke surau dah. Kecuali jalan kaki. Mungkin ambil masa yang lama sikit. Jadi begitu caranya. Yang pentingnya adalah Masjid Al-Muqim. Okey, sekarang ibu-ibu sekalian, rehat sekejap. Sebab saya nak ambil air sekejap dahaga. Ya, Liza, tadi Ustaz sebut yang Imam Syafi'i itu fardu kifayah ya, Mi? Kan? Ya. Kan? Majoriti ulama berpendapat solat jemaah mute, sorry. Kan Imam Syafi'i berpendapat fardu kifayah mengikut majoriti ulama solat berjemaah. okey Kak. Ustaz, masjid mukim tu sama dengan masjid jami' tak? Masjid yang Sama lah tu. sama. Boleh kata macam tu lah. Ada beza ke masjid mukim dengan masjid jami'? Saya rasa sama je. Masjid jami' masjid utama lah kan. Okay. Sekarang ni kita tengok. Perlu ke nak belajar ni hujah-hujah ni? Belajar lain ibu sekalian Okay, belajarlah sikit sebanyak. Penghujahannya apa dia? Apa hujah kawan tu? Apa hujah kawan ni? Ni ulama-ulama mula berbahas lah ni. Okay. Tapi ibu jangan pula duk bahas dengan orang macam ni. Ini kita belajar je nah. Qultu. Mana ni? Wa tu'uqiba wa qad ajabu. Ni. Minha ma taqaddam. Yang pertama kita dah bincang sebelum ni. Okey, tu tak apa. Yang dia duk cerita sekian-sekian tu. Okey, sekarang kita tengok yang kedua, wa minha. Wa minha ni artinya dan daripada hujah yang ada. Wa minha ni dan daripada ajwibah, jawapan-jawapan yang diberikan, ya. Dan jawapan-jawapan yang diberikan. Allahu Akbar, saya lupa nak balas mesej Dr. Abdul Rahman, Kak Syida. Nanti bagi tahu doktor saintis ni. Saya tak terlupa. Allahu Akbar. Banyak mesej yang masuk saya lupa. Nanti orang kecil hati yang saya Saya dah cuba jawab seramai mungkin orang, tapi ramai-ramai tu ada 2-3 orang saya terlupa. Okey, wa minha saniha. Ini pendapat yang dinukilkan oleh siapa? Al-Imamul Haramaini, ulama mazhab Syafi'i, dan juga Ibn Khuzaimah, juga ulama mazhab Syafi'i. Walladhi naqalahu anhu Nawawi. Dan juga apa yang disebutkan oleh Al-Imamun Nawawi, bahawa hukumnya wajib. Okey.
Jawapan nukil Imam Haramain daripada Ibn Khuzaimah yang juga dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi, hukumnya adalah wajib. Okey. Maka kata Ibn Bazizah, ini bukan pendapat Imam Nawawi kata wajib, tak. Ini dia nukil pendapat yang kata wajib. Okey. Itu tak apa, kita biarkan, kita terus kepada apa kata Ibn Bazizah. Ibn Bazizah kata, sebahagian ulama yang menyimpulkan hadis ini menunjukkan bahawasanya hadis ini tidak wajib. Hadis yang Nabi nak bakar rumah tu. Nabi SAW nak bakar rumah. Sekejap ya. Okey. Nabi kata, Nabi nak bakar rumah sesiapa yang tak datang solat jemaah. Kalaulah Nabi nak pergi bakar rumah orang solat jemaah, ini menunjukkan Nabi sendiri tidak pergi solat jemaah. Nampak ibu-ibu? Okey, kembali pada hadis betul. Hadis Nabi sebut, saya ni nak sangat suruh orang kumpul kayu api, kemudiannya saya suruh orang solat, ada orang azan, kemudian saya nak suruh seseorang menjadi tok imam, kemudian saya pun akan pergi cari mana-mana orang yang tidak solat jemaah, saya nak bakar rumah dia. Jadi Nabi nak suruh orang lain, Nabi nak nanti orang lain menjadi imam, kemudian Nabi sendiri pergi cari orang yang tidak datang solat jemaah, Nabi nak bakar rumah dia. Bermakna Nabi tak solat jemaah. Bila Nabi sendiri tidak solat jemaah, itu menunjukkan hukum solat jemaah adalah tidak wajib. Boleh faham ke ibu situ? Kak Liza boleh? Faham. Okey. Macam mana nak kata wajib sedangkan Nabi sendiri kata aku nak lantik orang jadi tok imam, kemudian aku nak pergi cari rumah mana satu orang tak solat jemaah, aku nak bakar rumah orang tersebut. Itu menunjukkan Nabi SAW sendiri tidak pergi solatul jemaah. Okey. Tapi kemudiannya ada orang kritik. Wa tu'uqiba. Pendapat ini dikritik. Bi annal wajib yajuzu tarkuhu lima huwa aujabu minhu. Kerana ada masa perkara yang wajib ini boleh ditinggalkan apabila ada perkara lebih penting lagi. Perkara lebih penting lagi, Nabi SAW nak cari rumah orang yang tak datang solat jemaah. Itu penting tu. Jadi Nabi meninggalkan satu perkara yang wajib, Nabi buat perkara yang lebih wajib daripada itu. Kerana Nabi adalah pemimpin negara. Ada ulama yang kata demikian. Okey, satu. Tapi kemudiannya, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, qultu, saya berkata, pada pandangan saya, walaysa fihi aidan dalilun ala annahu law fa'ala dhalik lam yatadarakha fi jama'atin akharin. Hadis ini tidaklah menunjukkan kalau Nabi SAW nanti orang lain jadi imam, maka Nabi tak buat solat jemaah. Mungkin Nabi akan solat jemaah lepas tu. Okay, Nabi pun seorang, kamu solat jemaah dululah, aku nak pergi cari orang ni yang tak datang solat jemaah ni. Nabi pun pergi cari dengan beberapa orang sahabatnya. Mungkin lepas tu Nabi pun solatul jemaah bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi jawapan yang diberikan oleh Ibn Bazizah untuk menyatakan solat jemaah itu tidak wajib, kerana Nabi sendiri pun tak pergi solat jemaah tu, kalau Nabi nak bakar rumah orang, pendapat itu telah dibantah oleh ulama lain. Itu satu. Wa minha wa huwa salisuha. Yang ketiga. Yang ketiga. Ini kata Ibn Battal. Ini kata Ibn Battal. Lau kanat fardhan, kalau solat jemaah itu wajib, laqala hina tawa'ada bil ihraq, pastilah Nabi akan kata, masa Nabi kata aku nak pergi bakar rumah orang yang tak datang solat jemaah ni, mestilah Nabi akan sebut begini kalau solat jemaah itu wajib. Man takhallafa 'an jama'ati lam tujzi salatuhu. Sesiapa yang tidak datang solat jemaah, maka tidak sahlah solatnya. Tapi adakah Nabi SAW kata demikian? Tak ada kan? Nabi hanya kata aku nak pergi bakar rumah orang tak solat jemaah, tu je. Tak ada pula Nabi kata sesiapa tak solat jemaah maka solatnya tidak sah. Maka kata Ibn Battal,
Ibn Battah ni ibu boleh tulis di atas, salah seorang pensyarah. Pensyarah ni ulama yang mensyarahkan Sahihul Bukhari. Dia panggil syarah Ibn Battal terhadap Sahihul Bukhari. Tu syarah Ibn Battal. Ibu-ibu kalau tak jelas mana-mana, ibu-ibu beritahu je, jangan malu Kerana apabila ibu-ibu tidak dapat memahami dengan jelas apa yang saya sampaikan, ia bererti penerangan saya kurang baik. Bukan isu pemahaman ibu-ibu, penerangan saya kurang baik, maka saya kena betulkan balik cara saya memberikan penerangan. Baik, jadi jangan malu ibu-ibu sekalian. Tak faham je, tanya terus. Okey. Sebab saya dulu masa belajar, saya tak puas hati dengan ustaz saya juga. Sebab ada beberapa kawan kami ni di advance, dia dah belajar di sekolah rendah dulu, beberapa asas bahasa Arab. Jadi bila masuk sekolah menengah ni, dia orang dah pandai. Ustaz-ustaz mengajar ni mengikut rentak dia orang yang pandai. Jadi kita yang tak pandai ni terkapai-kapai. Kita pun malu nak tanya. Minta maaf, internet problem. Okey, sorry. Saya ulang balik. Jadi masa saya belajar dulu, ustaz ni dia mengikut rentak pelajar-pelajar yang pandai. Menyebabkan kita yang kurang pandai ni, yang tak baru-baru nak belajar bahasa Arab, kita ketinggalan sikit. Jadi saya tak nak begitu, saya nak kena ikut rentak. Dapat Ibn Battal tadi telah dikritik oleh Ibn Daqiqil Id. Okey. Ibn Daqiqil Id kata, kalau Ibn Battal sebut, Ibn Battal kata sepatutnya Nabi sebut, sesiapa yang tidak hadir solat jemaah maka tidak sah solatnya. Ibn Daqiqil Id pun kata balik. Dia gini, cuba tengok betul-betul hadis Nabi tu. Bila Nabi kata aku nak pergi bakar rumah orang tak datang solat jemaah, itulah yang menunjukkan solat jemaah tu wajib. Tak perlu syarah panjang lagi. Nak syarah macam mana lagi, dah bersungguh dah. Nabi kata aku nak bakar rumah orang tak datang solat jemaah. Cukuplah kita fahami bahawa ia merupakan fardu kifayah. Jadi tak perlu kita nak tak perlu kita nak detailkan sangat. Okey. Itu yang ketiga. Wa minha wa huwa rabi'an. Baji ni kalau tak silap saya adalah ulama Hanafi. Al-Baji. Cantik nama dia. Lebih kurang dekat, bukan Hanafi, dekat-dekat dengan nama Tok Guru kepada suami Kak Syidah, ya. Baji. Okey. Jadi yang keempatnya, Baji dan ulama-ulama lain kata apa dia? Okey. Sebenarnya yang Nabi kata aku nak bakar rumah orang yang tak datang solat jemaah tu, innamal muradu al-mubalaghah. Sebenarnya Nabi nak metafor je. Metafora Nabi, gambaran Nabi. Geram aku macam kita kadang-kadang kan, saya guna perkataan macam ni bila kita geram sembelih baru tahu. Bukan sembelih betul pun ibu-ibu sekalian, itu hanya metafor sahaja. Dia panggil warada mawrida zajar wa haqiqatuhu ghairu muradah. Itu hanyalah ancaman, tapi hakikatnya bukanlah Nabi SAW nak bakar betul pun. Kata Baji, itu hanyalah mubalaghah. Mubalaghah ni metafora. Dia punya terlebih sahaja. Nabi bagi ancaman yang tegas. Okey, cuba lihat muka surat yang ke-8 tu. Okey, tapi ulama balas balik. Ada ulama balas balik, iaitu macam mana nak terangkan ni? Larangan tersebut terjadi setelah dihapuskannya hukum. Sekejap ya ibu sekalian. Saya tak pandai nak terangkan benda ni. Dah baca dah. Nak terang tu macam mana. Saya kena tengok sekali lagi.
Saya tak pandai lah nak terang secara lebih tepat, tapi kata Ibn Hajar dalam bab ini, walaupun kata Baji dan ulama lain, ia merupakan satu mubalaghah, metafora sahaja. Fahamlut tahdidi ala haqiqatihi ghairu mumtani'. Kalau kita faham benda tu sebagai hakikat, memang Nabi nak bakar dengan api sekalipun, ia tidak mustahil. Apalagi ulama ni dia pegang dengan satu ihmalih. Kita berpegang dengan zahir sesuatu perkara itu lebih utama daripada kita nak mentakwilkannya. Jadi pada kita duduk takwil, ini hanyalah ancaman daripada Nabi SAW, itu hanya pandangan kita. Tapi secara zahirnya Nabi SAW memang ancam nak bakar rumah orang yang tidak datang solatul jamaah. Okey, itu yang keempat. Wa minha wa huwa khamisuha, yang kelima pula, Nabi SAW, ini kelima ni hujah orang yang kata tak wajib pun solat jemaah ni, dia hanya sunat je. Kenapa? Kerana Nabi sendiri tak bakar pun. Nabi hanya memberikan ancaman, tapi realitinya Nabi SAW tidak ada pun dalam sejarah. Dalam catatan sejarah tak ada pun Nabi pergi bakar rumah orang-orang yang tidak datang solatul jamaah. Jadi ia hanyalah, kita kata apa, memang ancaman je, sebab realitinya Nabi sendiri tak buat. Dan Al-Qadiyat, Qadiyah ni ulama Maliki, selalu disebut namanya oleh Imam Nawawi, dan beliau pengarang kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Haqiqil Mustafa, dan beliau juga mensyarahkan Sahih Muslim. Dan ulama-ulama yang seperti beliau berpandangan laisa fil hadisi hujjatun li'annahu alaihi salam hamma wa lam yaf'al. Hadis ini tidak boleh jadi hujah solat jemaah itu wajib kerana Nabi SAW hanya ada keinginan namun Nabi tidak melaksanakannya. Okey. Kemudian Zadan Nawawi, Imam Nawawi tambah pula, walau kanat fardhu ain lama tarakahum. Kalaulah solat fardu solat jemaah itu memang fardu ain, pasti Nabi SAW tidak akan membiarkan mereka, memang Nabi betul-betul pergi bakar. Maka pendapat itu pun dikritik oleh Ibn Daqiqil Id. Ibn Daqiqil kritik lagi, tak, itu tak betul tu, pandangan demikian tak betul ya. Okey, katanya begini, kata Ibn Daqiqil Id, hadza dhaif, pendapat ini dhaif, yang kata kononnya Nabi ni dia hanya ada keinginan tapi Nabi tak buat pun keinginan tersebut, Nabi tak bakar pun rumah orang. Tapi itu bukan jadi hujah bahawa solat jemaah tidak wajib. Wa amma tarku fala yadullu ala adamil wujub. Boleh jadi tidaklah bila Nabi tak bakar rumah orang tu bukanlah bermakna solat jemaah tidak wajib. Nampak ibu Bukanlah apabila Nabi SAW tidak membakar rumah orang tu menunjukkan bahawa solatul jemaah tidak wajib. Sebab ada kemungkinan, lihtimal. Nampak ibu nampak tak? Yang muka surat ke-8 tu, perenggan kedua terakhir, kalau dari bawah tu dia baris kelima dari bawah. Baris kelima dari bawah, sebab terdapat kemungkinan orang-orang itu sedar, kemudiannya dia tidak lagi meninggalkan solatul jemaah. Boleh jadi lepas Nabi ancam tu, sesiapa yang tak datang solat jemaah, aku nak bakar rumah dia, maka dia pun insaf. Okey, kami datang solat jemaah. Sebab itulah Nabi SAW pun tak jadi bakar rumah orang-orang tersebut. Boleh jadi begitu, kata Ibn Daqiqil Id. Semuanya boleh jadi, ibu sekalian. Ulama-ulama bila bahas benda ni, kalau ibu tengok, semuanya duk pakat kata boleh jadi, ada kemungkinan, menunjukkan ulama pun mereka berijtihad bukannya secara pasti. Jadi mereka kata boleh jadi, lihtimal, boleh jadi, ada kemungkinan. Okey. Dan kalau kita tengok dalam hadis, contohnya muka surat dalam muka surat 9 tu, laula, kata Nabi, laula ma fil buyuti minan nisa'i waz zurriyyah la aqamtu salatal isya wa amartu fityani yuharrikun.
kalau bukan kerana kaum wanita dan anak-anak yang ada dalam rumah tu, nescaya aku akan tegakkan salatul isyak dan aku akan suruh pemuda-pemuda bakar rumah tersebut. Artinya memang Nabi nak bakar. Tapi ada isterinya, ada anak-anaknya menyebabkan Nabi pun tak jadi bakar. Bukanlah bermakna solat itu tak wajib. Kerana Nabi tak jadi bakar. Nabi tak jadi bakar itu sebab ada masalah lain. Adanya isteri, adanya anak-anak, maka Nabi tak jadi bakar. Okey. Itu yang kelima. Yang keenam pula. Okey, yang keenam pula. Wa minha wa huwa sadisuha, muka surat yang ke-9. Annal murada bitahdidi qaumun taraku salata ra'san la mujarradal jama'ah. Sebenarnya ancaman Nabi SAW ni nak bakar rumah orang tu kepada orang yang memang langsung tidak solat. Bukannya kerana tidak solat jemaah, tapi memang mereka tidak mengerjakan solat pun. Itu pada pandangan yang keenam. Tapi pendapat ini pun ditolak, ya. Pendapat ini pun ditolak dengan hadis yang lain yang mana terang-terangan Nabi sebut la yashhadunal isya'a fil jami', iaitu orang yang tidak datang solat isyak secara berjemaah. Bukannya isu ini sebenarnya Nabi nak bakar tu bukanlah orang yang tinggalkan solat isyak berjemaah. Yang Nabi nak bakar tu orang yang memang tak solat isyak. Jadi hukum solat jemaah tu tak wajib. Tapi masalahnya ulama balas balik, masalahnya ada hadis yang terang-terangan menyatakan Nabi nak bakar rumah orang yang tidak solat isyak berjemaah, bukannya meninggalkan solat isyak. Tu hadis tu, la yashhaduna al-isya'a fil jami'. Ataupun kalau ibu tengok muka surat 9 tu, hadis yang bawah tu, la yantahiyanna rijalun an tarkihimul jama'at aw la uharriqanna buyutahum. Hendaklah orang itu benar-benar berhenti meninggalkan solat jemaah atau aku betul-betul bakar rumah mereka. Banyaknya ibu sekalian nak kena bahas ni. Tapi sabar ya. Kak Liza, boleh Kak Liza kita teruskan? Boleh Ustaz. Takut 31 yang ada tinggal seorang je, Kak Liza je. Ataupun tinggal 3 orang je, Kak Liza, Kak Hida. Pening kepala dah. Tapi sini saya tak boleh kata macam tu sebab saya tengok nama-nama sini semua nama-namanya rajin belajar. Kak Aisyah, Bonda. Ini semua nama-nama orang yang hebat-hebat, Masya Allah. Minta maaf ya ibu sekalian, saya kata macam tu, saya gurau je. Okey. Yang ketujuh, wa minha wa huwa sabi'uha. Yang ketujuh. Okey. Jadi sebenarnya hadis ini memberikan peringatan kepada kita agar kita ni jangan jadi sama dengan orang munafik. Ya. Jangan sama dengan orang munafik. Jadi bukan hanya dalam isu meninggalkan solat jemaah, mana-mana pun. Dia nak cerita mana-mana pun. Okey, jadi ini dia lebih kurang sama dengan poin yang keempat, ya. Poin yang keempat lebih kurang sama je, mempertegaskan pentingnya solat jemaah sebagaimana disebutkan oleh Al-Baji tadi. Maka ulama pun tak setujulah. Itu hanya pandangan je lah. Okey. Yang ke-8 pula. Wa minha wa huwa saminuha. Yang ke-8. Muka surat ke-10. Ini terakhir ni. Annal murada annal hadis warada fi haqqil munafiqin. Sebenarnya hadis ini merujuk kepada orang munafik. Nabi SAW nak bakar rumah orang tu bukanlah orang beriman, tidak. Tapi Nabi nak bakar rumah orang munafik yang tidak datang solatul jamaah. Jadi bukan isu tak datang terus solat jemaah tu Nabi nak bakar, tak. Nabi geram dengan orang munafik ni yang jenis tak datang solat jemaah ni. Itu maksudnya. Jadi itu merupakan ulasannya hujah yang ke-8, dan hujah yang ke-8 ini pun memang adalah yang kritik balik seperti Ibn Daqiq al-Id. Beliau mengkritik lagi pendapat tersebut dan dia kata kalaulah kita nak kata hadis ini khusus untuk orang munafik,
Mana hujah dia? Kenalah ada dalil yang jelas bahawa ini merujuk kepada orang munafik. Jadi kalau tak ada hujah yang jelas, ada hadis yang jelas menyatakan ia merujuk kepada orang munafik, maka tak bolehlah kita nak kata hadis itu Nabi nak bakar rumah orang munafik. Itu. Jadi sekarang ibu-ibu sekalian, saya dah kemukakan 8 hujah ulama yang kata solat jemaah tidak wajib, tapi semuanya dibalas. Ulama kata, ulama lain balas, duk balas-balas itu biasa kalangan ulama, berbalas-balas hujah. Dan sekarang ni saya nak bawa ibu-ibu sekalian apa pandangan Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab kita. Bagi mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, solat jemaah fardu kifayah. Dia tidak sampai tahap fardu ain. Ya. Bagi sebagian ulama yang lain pula sunnatun muakkadah. Okey, apa pandangan Ibn Hajar Al-Asqalani dalam isu ini, dalam perbahasan hujah ini? Wallazi yazharu li, yang jelas menurut saya. Okey, ibu-ibu tengok muka surat 10 tu akhir bawah sekali, menurut pemahaman saya. Annal haditha warada fil munafiqin, hadis ini sebenarnya merujuk kepada orang munafik. Yang Nabi SAW marah sangat tu kepada orang munafik. Yang Nabi nak bakar rumah tu orang munafik. Bukannya Nabi nak bakar rumah orang tak tahu pasal. Bukan begitu. Kenapa? Okey, kerana begini. Cuba kita lihat ada hadis Nabi menyatakan, ia kan ada kaitan dengan salatul isya'. Laisa salatun asqala 'alal munafiqina minal isya'i wal fajar. Tidak ada satu pun solat yang lebih berat terhadap orang munafik melebihi salatul isya' dan juga fajar, subuh. Nah, kemudiannya ada hadis yang lain, lau ya'lamu ahaduhum, sekiranya seseorang tahu, kamu tahu kelebihan ma fil atami wal subuh, tahu kelebihan solat isya' dan subuh, la atauhuma walau habwan, pasti mereka akan mendatangi solat isya' dan subuh walaupun secara merangkak. Akan pergi juga walaupun secara merangkak. Jadi ini menunjukkan orang yang tidak pergi solat isyak dan subuh berjemaah ini, kecuali ada sebab-sebab yang dibenarkan, mereka ini layak digelar sebagai orang munafik, bukannya orang beriman yang sempurna. Tapi ibu-ibu sekalian, tutup buku dulu. Tutup buku dulu. Ibu-ibu lihat orang munafik di sini, munafik kok mana sebenarnya? Kerana munafik ni ada dua jenis. Satu munafik yang membawa kepada kekufuran, satu lagi munafik yang membawa kepada kemaksiatan. Dia tidak kufur tapi dia dikira sebagai pelaku maksiat. Mana satu ibu rasa? Ke dah tengok buku dah jawapan? Dah tak jawapan tak acil lah, dah tahu lah. Okey. Okey, mana satu ibu sekalian? Tolong jawab. Kekufuran, kata Kak Aisyah. Ada jawapan lain? Munafik kufur ke munafik maksiat? Kemaksiatan. Kalau kufur ni macam mana? Yang macam Abdullah bin Ubay itulah. Dia memang tak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma dia menzahirkan keislaman dia. Tapi kalau munafik maksiat ni dia orang beriman, cuma dia ada perangai nifak dalam dirinya, seperti tidak menepati janji, berbohong apabila berbicara, ada macam tu. So yang ini dia munafik maksiat ke munafik kufur? Kufur, Ibu Zaitun kata. Okey, terima kasih banyak. Jadi saya pun ibu-ibu sekalian, selama ni memang saya pegang munafik yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah munafik kufur seperti Abdullah bin Ubay dan sebagainya, tapi rupa-rupanya bukan. Apalagi buat apa Nabi nak bakar rumah Abdullah bin Ubay dan sebagainya, kerana dia orang memang tak beriman pun pada Allah. Yang Nabi nak jaganya orang Islam ni yang Nabi nak jaga, bukannya orang munafik yang betul-betul tidak beriman pada Allah tu. Itu kata Imam Ibn Hajar, lakinil muradu bihi nifaqul maksiyah. Tapi yang dimaksudkan dengan nifak di sini adalah nifak maksiyah, bukannya nifaqul kufur. Baru saya terkejut. Saya baca ulasan Ibn Hajar ni, ya Allah, selama ni aku fikir orang munafik yang nak dibakar oleh Nabi ni adalah orang munafik yang jahat betul-betul tu.
Tapi tidak, rupanya dia merujuk kepada mana-mana orang beriman kepada Allah Azza wa Jal yang tidak mahu mengerjakan solatul jamaah, terutamanya isyak dan subuh tadi. Kita pun ya Allah baru faham hadis ini secara betul. Dan panjang huraian dibawakan oleh Ibn Hajar untuk menyatakan munafik di sini merujuk kepada munafik kufur. Wallahualam, yang bab itu saya tak boleh nak teruskan dan tidak akan jadi panjang pula. Kita buka perbincangan dan kita sambung pada kelas akan datang. Sebab saya katakan tak nak untuk hadis ini kita kena bincang sebanyak 2 kali kelas ibu-ibu sekalian. Okey, kita tutup dulu yang ni. Kalau ada sebarang perbincangan kita boleh bincangkan. Dan nanti Kak Liza, saya pun baru tahu bahawasanya kenapa diberikan penekanan tentang solat isyak dan subuh. Baru saya faham setelah membaca ulasan Ibn Hajar. Nanti kita akan bincangkan dalam akan datang insya-Allah. Okey. Tanda ni. Ustaz, maknanya kan, boleh bincang lagi ke ni? Maknanya Maknanya hadis yang kita bincang-bincangkan ni berkaitan dia dengan munafik di zaman Rasulullah SAW. Tetapi kalau mengikutkan keadaan sekarang ni, munafik yang maksiat tu bukan sampai dia orang berkufur kan, tak pergi ke masjid dan surau, cuma mereka melakukan maksiat kerana tidak melakukan jemaah di masjid. Surau macam tu. Maksud Ustaz? memang munafik maksiat ni orang beriman yang tak beriman dengan cara yang betul lah Kak. Tak kira zaman-zaman bila pun. Oh, terima kasih Ustaz. Faham. Okay, baik. Sanksi tu kat mana? Saya jumpa tu perkataan Indonesia tu kat mana? Sanksi. Kat mana? Siapa boleh tunjuk pada saya perkataan sanksi tu kat mana? Sebelah yang keempat, muka surat 8. Muka surat 8. Muka surat 8. Lepas tu atas sekali. Hal ini dapat difahami melalui ancaman berupa sanksi. Apa baca tak tahu kan? Berupa sanksi, saya tak tahu apa dia sanksi tu. Bolehlah kita cari dalam Google kerana kita jumpa sanksi, bahasa maksud sanksi. Penalty, penalty. Ini hukuman bakar tu lah. Nak bakar tu. Saya baru tahu Ustaz, ada soalan dekat FB daripada Tuan Muhammad Nur Adli. Nak tanya, adakah solat berjemaah selain di masjid dapat ganjaran 27 kali ganda? Betul. Kalau ada masa dulu saya duduk baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu dia kata sesiapa yang solat jemaah ni maka dia dapat pahala 27 ataupun 25 kali ganda. Maka ada orang betulkan saya, dia kata bukan kali ganda. Bukan kali ganda tapi darajah. Okey. Maka bila kita tengok dalam hadis yang lain, rupanya dia ada dua. Satu yang kata 27 darajah, satu lagi kata 27 kali ganda. Okey, jadi dua-dua betul lah. Yang kedua, memang ada sebahagian ulama menyatakan kelebihan itu merujuk kepada orang yang solat berjemaah di masjid, tetapi pendapat yang paling kuat adalah solatul jemaah itu sendiri. Tanpa mengira di masjid baik ataupun di rumah ataupun di mana-mana termasuk di mall. Kalau ulama dulu pun kata solat di pasar. Di pasar tu, di mall sekarang lah ada surau-surau di mall tu kan. Okey, pun sesiapa yang solat berjemaah di mall tanpa mengira pukul berapa, contohnya zuhur pukul 2.30 sekalipun, dia tetap mendapat pahala 27 darajah. Okey. Habis tu sama je lah solat di mall dengan solat di surau. Tak samalah cik adik, takkan sama pula kan. Tak samalah di masjid tu, tambah-tambah pada jemaah yang pertama dia ada kelebihan yang lain pula. Cuma cerita 27 darajah tu tanpa mengira solat di mana, dapat 27 darajah. Tapi kalau buat di masjid, lagi power. Kalau buat pula dengan jemaah yang pertama, lagi power. Dia ada kelebihan yang lain pula. Begitulah ceritanya. Wallahualam, terima kasih banyak Tuan Adli. Jazakumullah khairan. Ustaz nak tanya pasal kataan wabihi qala tu kan. Macam contoh, kau ada baca dengan anak-anak buku Dr. Abu Anas ni. Wa abshiru kan, dan berikanlah kabar gembira. Dalam buku ni dia akan ada ayat Quran dan juga hadis.
Tapi macam kata hadis kan nanti dia dah tertulis dia tulis tu Imam Muslim ada meriwayatkan hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita pun sebut iqra'ul Quran apa semua baca sampai habis tu, maknanya kita tak perlu sebut wabihi qala dah lah kan Ustaz? Tak perlu. Wabihi qala Wabihi tu yang qala tu hanya untuk orang yang meriwayatkan hadis tu. Kita akan baca macamlah kita Fathul Bari ni sebab dia ada dulu sanad tu, kita baca di atas tu dulu wabihi qala. Okey, faham tak? Betul Kak, dia ada sanad. Itu kita kata wabihi qala tu, ataupun kita sebut qala al-Imam al-Bukhari haddatsana gitu. Sebab dalam buku ni tak ada dia terus tulis daripada Rasulullah aja, daripada siapa riwayat betul daripada Rasulullah baru dia terus tulis matan hadis tu. Okey, takut silap baca sebab juga. dalam buku tu tak perlu pun nak tulis sanad-sanad, tak penting pun. Tak perlu. Kalau kita beli buku Dr. Abanas contohnya, Dr. Abanas buat hadis dia ada sanad, hadis dia sanad. Tak ke serabut kita nak baca, kita masyarakat awam ni serabut baca. Jadi masyarakat awam tidak perlu diserabutkan dengan benda-benda yang tak ada kaitan dengan mereka. Jadi terus dia direct. Hadis saya pun begitu juga, saya buang sanad-sanad kalau dalam buku. Kerana ia akan memeningkan masyarakat awam. Kita direct je hadis apa dia. Dia ada penulisan memudahkan masyarakat awam dan penulisan untuk orang yang ilmiah. Macam mana cara dia kan. Okey. Dan amat penting ulama-ulama dulu apabila mereka berkarya, mereka akan menggunakan bahasa yang mudah difahami. Sebab itulah baca memang berat juga Fathul Bari ni untuk difahami sebab dia ada juga dia ringkas-ringkaskan. Kita nak kena faham keseluruhan baru kita boleh ni. Tapi okey lagi kalau kita baca buku Ibn Daqiq al-Eid, memang teropong lah dibuatnya. Apa benda lah dia nak kata kan. Bukan kita je, ulama pun pening baca. Kalau baca yang lebih payah lagi baca Ibn Taymiyah. Memang serabut, memang letak ke tepi lah kita Ibn Taymiyah ni tak faham sebab dia berkait satu tak boleh, dia kena baca dari awal lagi. Kalau siapa yang baca tengah tiba-tiba nak buat kesimpulan, memang teruklah kesimpulannya. Okey, tapi kalau ibu baca macam banyak karya lain, termasuk kalau pendekatan kami pun dalam menulis buku, kita tak akan dikaitkan yang awal, tak ada kaitan pun dengan yang tengah. Tak ada kaitannya hujung. Baca yang tengah dulu pun tak apa. Sebab kita dah subtopikkan. Ini topik apa, ini topik apa. Topik ini tak ada kaitan dengan sebelumnya. Topik ini tidak ada kaitan dengan selepasnya. Jadi kalau ibu baca buku karya saya sebagai contoh, boleh tanda. Nak baca yang ni dululah, nak baca yang ni pula lah, baca yang ni pula. Sekali habis. Bermula dari depan, belakang. Lepas tu tengah. Lepas tu ambil lagi depan, belakang. Lepas tu tengah. Lama-lama habis. Kerana kita menggunakan konsep tidak memeningkan kepada orang. Tapi setengah ulama tu dia memang pening sikit. Dia punya perbahasan dia tu dari awal sampai hujung. Kitab dah berapa ratus muka surat. Pening kepala macam mana aku nak boleh faham semua benda ni. Nak kena baca daripada awal hingga akhir. Memang payah. Berapa orang. Tapi ada seorang tokoh Melayu yang begitu hebat. Siapa je namanya? Yusuf Zaki. Yusuf Zaki ke apa yang terjemah tafsir fi Zilalil Quran oleh Syed Qutb tu. Itu memang super, memang luar biasa macam mana dia boleh terjemah satu kitab Arab dengan menggunakan laras bahasa Melayu yang boleh difahami dan dimudahkan. Memang hebat dia, Masya Allah. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan pada dia lah. Okey, Ibu, ada apa-apa lagi? Okey, kalau tak ada, saya serahkan kepada Kak Liza untuk. Okay. Alhamdulillah Ustaz. Okey, dekat FB pun dah memang tak ada soalan. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Bab ni sebenarnya penting sebab memang ada suami dengan anak-anak kan. Anak-anak lelaki. Jadi memang itulah anak lelaki pun 2 orang. Jadi Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz dan semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.
Jumpa lagi esok dengan sesi Ustaz Pembuat pula, insyaAllah. Terima kasih semua, jumpa lagi ya. Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh.